أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين أما بعد. Pertama dan selamanya, kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihimpunkan kita malam ini di tempat yang mulia rumah Allah, di Masjid At-Taqwa Bukit Kapar, betul ya? Di tempat yang mulia, di majlis yang mulia, mudah-mudahan majlis ilmu dan majlis zikir. Disaksikan oleh para malaikat, makhluk yang mulia yang tidak melakukan segala maksiat, yang sentiasa mendoakan akan hamba-hambanya, yang sentiasa mendoakan kepada golongan orang-orang yang duduk dalam majlis seperti ini dengan satu doa khusus oleh para malaikat. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunkan dia, rahmatilah dia. Mudah-mudahan kehadiran kita malam ini, kita termasuk tergolong daripada orang yang mendapat doa para malaikat. Juga mudah-mudahan pertemuan kita malam ini menjadi asbab musabab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman dan Islam, sebagaimana Allah memberi kekuatan iman dan Islam kepada para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru tidak lupa selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Tuan Imam, para imam pengerusi, ahli jawatan kuasanya, tidak lupa para ilmuwan, asatizah yang hadir malam ini, juga pimpinan masyarakat yang turut serta, muslimin, muslimat, rahmakumullah, moga kita sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi mudahan pertemuan ini menjadi asbab dan musabab Allah Ta'ala meredakan kita, dan menjadi asbab musabab kita menjadi hamba Allah yang sentiasa ikhlas dalam melakukan apa saja amal ibadah kita. Justru mulakan duduk kita malam ini dengan niat nawaitul i'tikafa hazal masjid lillahi ta'ala, sahaja aku beriktikaf di masjid ini, mudah-mudahan ya, kerana Allah Ta'ala, mudah-mudahan duduk kita lebih diberkati, bukan duduk adat tetapi duduk ibadah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mukadimah ini sama-sama saya sengaja untuk melontarkan satu persoalan. Sesekali pernah tak kita terlintas di benak kita, di fikiran kita, fikir sesekali kita tanya diri kita, apakah ibadah yang kulakukan, amal soleh yang kulakukan itu diterima ataupun tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada siapa yang boleh menjamin amalan kita diterima ataupun tidak. Sebab itu, kita amat berharap supaya segala amal ibadah kita diterima. Solat kita tadi diterima. Sebab itu diperingatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, bila kamu melakukan suatu ibadah, maka letaklah dua pengharapan. Apatah lagi contoh sebagai solat.
Solat yang kita lakukan setelah selesai, kita minta dua perkara. Letakkan di sana, pertama ada yang namanya al-khawf, takut. Takut-takut amalanku tidak diterima. Yang kedua ar-raja, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah dengan takut, khawf wa raja tadi. Mengharap Allah Ta'ala menerima amalan kita, mudah-mudahan diterima. Oleh itu tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk syarat amal ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala itu ada dua. Setiap amal itu mempunyai dua rukun. Kalau salat ada sorah rukunnya, puasa ada syarat, sah dan ada rukunnya. Maka begitulah juga amal ibadah, segala amal soleh yang kita lakukan ada syarat dan rukunnya. Setiap amal soleh itu ada mempunyai dua rukun. Allah tidak menerima suatu amalan melainkan jika kita memenuhi dua rukun tersebut. Pertama ikhlas, kedua ittiba'. Maka dua rukun ni kena jaga dalam setiap apa saja amal soleh yang kita lakukan. Pertama ikhlas, kedua ittiba'. Apa dia ittiba'? Melakukan amal tersebut bertepatan dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertepatan dengan syarak. Itu ittiba'. Maka ikhlas dan ittiba'. Ikhlas sahaja tidak cukup. Amal soleh yang kita lakukan tidak bertepatan dengan sunnah dan syarak, maka dia agak sumbang. Elok dah kita buat, mengikut syaraknya, mengikut sunnahnya, tapi ikhlas tidak ada. Terkadang datang riak, sombong dan sebagainya, dia juga dipertikai agak sumbang. Maka jaga dua-dua ini. Dan dua perkara ini terangkum di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang dibaca oleh imam pada rakaat yang kedua tadi. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi ayat 110. Yang imam muda kita baca tadi, bacaannya tenang. Ya. Beruntunglah ayah yang mempunyai anak seperti imam tadi. Mudah-mudahan ramai-ramai anak kita tu ada seorang macam tu. Jangan semuanya jadi pelesit. Baik, agak kasar aku tarik balik pelesit tu. Nanti jadi isu pula. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maksud ayat tadi yang berkait dengan ikhlas dan ittiba'. Siapa-siapa Allah Ta'ala kata yang berharap bertemu dengan Rabbnya, Tuhannya dalam keadaan selamat, tidak boleh tidak, dia hendaklah melakukan amal soleh. Waktu yang sama dia melakukan amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, jangan sekali dia mensyirikkan Allah dalam apa sahaja ibadah yang ia lakukan. Al-Mufassirin mentafsirkan kalimah ya, falyamal amalan salihan, itu ialah yattabi' bisunnati wasyar'i. Amal ibadah yang kita lakukan mestilah ittiba', mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariat Islam yang ada di dalam Al-Quran. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ulama
mentafsirkan. Itulah yang namanya ikhlas ibadat lillah. Ikhlas bil ibadah lillah, iaitu ikhlas dalam melakukan ibadah itu dengan ikhlas. Maka kita jagalah dua-dua ni. Nah. Bagaimana tahu ikhlas? Kena belajar. Kena belajar tasawuf. Tidak boleh tidak. Wajib belajar. Pertama fiqh, fardu ain. Keduanya tauhid, fardu ain. Ketiganya juga tasawuf. Bagian ulama kata juga fardu ain. Fiqh memperbetulkan amal ibadah kita mengikut sunnah. Tauhidnya supaya aqaidul iman kita bertepatan dengan aqidah ahli sunnah wal jamaah. Iaitu Al-Imam Al-Asy'ariyah dan Imam Al-Maturidiyah yang terkandung dalam aqaidul iman, iaitu ada 50 aqaidul iman apabila kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka belajarlah sifat 20. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tu nak ikhlas kena belajar tasawufnya. Ya. Nak supaya mengikut tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah, ittiba', kena juga belajar. Sebab itu dalam matan Zubab ada satu kalimah yang masyhur, wa kullu man bi ghairi ilmin fayamalu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Bukan hadis, bukan Quran. Ya, siapa-siapa yang beramal bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, a'maluhu, amalan-amalannya, mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting ikhlas dan ittiba'. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, syarat pertama ikhlas itu ia merupakan kesan daripada syahadah kita yang pertama. Bila kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah, persaksian tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, itulah namanya ikhlas. Adapun syarat yang kedua ittiba', terkesan daripada syahadah yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah, persaksian bahawa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan itu adalah hambanya dan rasulnya. Maka di sini ittiba', bila kita dah asyhadu an la ilaha illallah, Allah, ikhlas, wa anna Muhammadar Rasulullah, ittiba' segala amalan kita mengikut sunnah dan syarak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu belajarlah. Ya. Belajar tiga-tiga ni. Tauhid pun kena belajar juga. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila tauhid tu belajar macam mana Ustaz? Belajar yang saya sebut tadi itulah. Apa dia yang sifat 20 tu? Ustaz, sifat 20 ni mana ada zaman Rasulullah? Katalah ada. Kita kadang-kadang kan. Itu ada zaman Rasulullah mengajar sifat 20 ni. Sahabat pun tak ada. Mana ada dalam Quran hadis sifat 20 itu, ilmu kalam itu para sahabat ambil daripada Greek lah Ustaz. Itu dah ambil daripada Aristoteles, daripada Arasto, ya, filsuf daripada Yunan Ustaz. Itu bukannya ada dalam Quran hadis. Jangan cakap macam tu. Ya. Ada dalam Al-Quran. Ada. Sifat 20 tu diperincikan oleh ulama untuk mempermudahkan orang awam supaya i'tiqadnya kepada Allah itu mudah dipahami. Ada orang cakap sifat 20 ni berbelit-belit. Ta'alluq tanzih qadim, ta'alluq tanzih hadis. Itu bagi orang yang nak mendalami.
kepada kita ni memada dengan kita cukuplah kita memahami bahawa Allah Ta'ala tu ada sifat 20 yang wajib, ada 20 sifat yang mustahil, ada satu sifat yang harus iaitu mungkin. Dan juga wajib pada setiap mukallaf memahami juga bila disebut Rasulullah tergambar dekat kita bila mengangkat syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Rasulullah itu mempunyai 4 sifat. Itulah as-sidqu, benar. Al-amanatu, Rasulullah tu amanah, wajib kena tahu. At-tabligh, menyampaikan. Dan Rasul itu fatanah. As-sidqu, benar, mustahil. Rasulullah itu al-kizbu, bohong. Al-amanatu, yang namanya Rasulullah ni amanah, mustahil dia ni khianat. Yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini punya sifat at-tabligh, menyampaikan, dia tidak sembunyikan suatu. Wajib juga kita mengetahui bila disebut Rasul ini, dia fatanah, seorang yang cerdik, dia bukan seorang yang bodoh. Maka satu sifat yang harus juga ada. Maka himpun semua itu yang dinamakan aqaidul iman. Bila belajar sifat 20 tu, saya sebut satulah sebelum baca buku kita. Isyak pun awal. Ya. Masuk maghrib awal, isyak pukul 8.11. Malam ni kita lewatkan sikit lepas azan, tambah 5 minit. Boleh? Nah, aku tak berani pandang tuan-tuan. Ya. Kira boleh lah. Ya. Lebih sikit. Ada satu tempat. Malam tu dekat Ijuk. Ustaz lepas isyak sambung lah Ustaz. Saya kata kenapa? Kan isyak masuk awal ni 8.10 dah masuk. Jadi Ustaz sambung lagi berapa minit. Itu permintaan daripada jemaah. Sebab saya tepat, saya berhenti kat sana. Jadi pengalaman itu malam ni aku tambah 5 minit lepas isyak. Boleh? Tak berjawab aku berhenti ya. Baik. Katalah satu je sebelum masuk. Wujud. Sifat 20 tu wujud. Wujud itu ada Allah. Artinya ada, mustahil Allah Ta'ala itu tiada. Untuk orang awam cukup dengan dalil Allah Ta'ala ni wujud. Apa tanda wujud Allah? Adanya alam ini. Dia pegang itu cukup orang awam. Wujud, aku yakin Allah Ta'ala yang kita sembah tu wujud. Walaupun tidak nampak, tidak kelihatan. Ya Allah Ta'ala tu wujud. Tanda, bukti Allah Ta'ala wujud itu ada alam ini. Alam ini, akal menerima, tidak akan boleh dia dengan sendirinya. Tentu ada penciptanya. Bagi orang yang nak mendalami, dimulakan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala membuktikan bahawa Allah Taala itu wujud. Kita kadang tak perasan. Setiap hari Jumaat kita baca ayat tu, ya. Tapi mungkin kita tak perasan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah As-Sajdah ayat 4. Itu bukti Allah Ta'ala wujud. Allahul Lazi khalaqas samawati wal ar wa ma bainahuma fi sittati ayyam summa istawa 'alal arsh. Allah Ta'ala tu wujud. Allah bermula aku, Allah Ta'ala kata, ya, akulah yang menciptakan langit dan bumi ini. Lapisan-lapisan langit dan bumi ini. Wama bainahuma, dan apa di antara langit dan bumi ini aku ciptakan fi dalam ayam. Dalam 6 masa. Ada setengah kata 6 hari. Ini adalah dalil naqli daripada Al-Quran bahawa Allah Ta'ala wujud. Dia menyatakan aku yang cipta bumi ini. Bumi ini bukan jadi sendirinya. Tentu ada yang mencipta. Penciptanya adalah Allah.
juga menerima kewujudan Allah dapat dibuktikan dengan adanya makhluk. Dapat dibuktikan dengan adanya manusia makhluk. Tidak boleh ada dengan sendirinya. Akal kita menerima. Tanpa pencipta, kita tidak akan wujud. Sekiranya Allah tidak ada, ya, seluruh makhluk ini tentu tak ada. Ya, saya ulang, sekiranya Allah tidak ada, seluruh makhluk ini termasuk manusia, termasuk malaikat, jin, langit, bulan, bintang, awan, gunung, ganang, sungai dan apa sahaja, tidak mungkin dia wujud dengan sendirinya. Ya, tidak ada melainkan Allah yang menciptakannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sikit lagi. Macam mana nak bagi faham pula? Ustaz ni sikit-sikit tanya faham ke tak faham? Terlepas kadang tu, terbiasa ngajar. Guru-guru cabuk, ustaz-ustaz cabuk. Jadi kita pun ngajar, faham ke tak? Dalam kuliah pun tertanya juga, faham ke tak? Kadang orang terkilan depan kita ni ada PhD. Dikata apa dalam hati? Ustaz tak payah tanyalah faham ke tidak. Aku ni ada PhD ustaz. Jadi kalau macam tu keadaan dia, saya minta maaf lah. Dia ada masa ada apa. Ya? Antara dengar dan tidak aja. Bilanya faham nak? Itu saya terspontan tu. Sebab saya nak anak saya itu menjadi manusia. Menjadinya itu bukan sekadar stam iaitu mumtaz. Saya nak kemenjadian anak murid saya itu kemenjadiannya menjadi manusia yang berakhlak. Sebab tu saya selalu tanya. Ya, tanya. Faham? Faham saya tanyalah. Oh, okey, bagus. Tapi kat kuliah aku taklah macam itu. Tanya sekadar faham ke tidak. Kalau aku tanya seorang-seorang, bulan depan tak adalah, kosonglah masjid ni. Ketika saya kuliah, contohlah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Itu wujud Allah Subhanahu wa taala. Ya, akal juga menerima. Baik, apa kita nak bagi contoh? Kipas angin ni tak akan wujud sendirinya. Tentu ada yang mencipta. Adalah. Misal-misal mudah lah. Misal cara orang kampung. Saya tak pandai nak misal-misal yang profesor-profesor tu aku tak pandai. Misalnya pun misal-misal orang kampung lah. Ya, gitu. Ustaz mana boleh wujud tapi tak nampak. Alah, banyaklah wujud boleh tak nampak. Ya. Akal tak boleh terima Ustaz. Wujud tak nampak. Apa pula tak boleh terima? Ya. Roh. Percaya kita ada roh. Tapi nampak tak roh? Tak nampak. Begitu juga Allah. Kita percaya dengan Allah walaupun tak nampak. Angin Ustaz ni ada kipas angin. Terasa anginnya. Ya, pokok bergoyang. Tentu menunjukkan ada angin. Ya. Nampak ada angin tu. Tak nampak Ustaz. Kau percaya tak? Percaya ada angin. Pokok bergoyang mesti ada angin. Kau percaya? Kau percaya. Begitu dengan Allah. Seperti kau percaya dengan angin, kau tak nampak angin, kau percaya ada angin. Kita dengan Allah apatah lagi, tak nampak tapi Allah tu wujud. Walaupun tak nampak, kita juga percaya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, bila kita dah meletakkan Allah Taala tu wujud, alam ini ya bagi orang awam cukup dengan tidak akan jadi dengan sendirinya. Bukti Allah Ta'ala wujud itu ialah dengan adanya langit dan bumi dan seluruh makhluk ini. Bila dah wujud, sifat yang kedua itu apa? Mestilah qidam, bersedia. Itu pun kita tak perasan. Ya? Allah Ta'ala itu sentiasa bersedia. Qidam. Sentiasa bersedia. Kita baca lepas sembahyang. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Bermula Allah yang wujud itu, Allah Ta'ala kata sifat yang kedua ada dalam Quran yang disusun oleh ulama al-Asyairah 20 sifat tersebut. Yang kedua itu qidam, Allah Ta'ala sedia, kita tak perasan. Bermula Allah, aku ni Allah Ta'ala kata Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Aku ni hidup. Aku ni tidak mati. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Aku yang Allah, zat Allah ni tidak tidur.
tidak malas, tidak mengantuk dan sebagainya. Itulah Allah. Yang mengantuk, yang apa itu adalah makhluk. Baik, oleh kerana tajuk kita bukan tauhid, kalau tuan-tuan nak mendalami, carilah guru tauhid, belajarlah sikit-sikit. Ya, mari kita baca buku kita. Mudah-mudahan memberi manfaat. Okey, baca buku. Jagalah yang tadi yang awal. Tolong jaga. Syarat sah nak diterima amalan apa dia? Pertama ikhlas. Kedua ittiba', mengikut sunnah. Cumanya hati-hatilah kalau dah ikhlas, tolong jaga sampailah meninggal. Jangan dicemari keikhlasan tersebut. Ya. Imam Ghazali juga mengingatkan orang beramal itu binasa kecuali berilmu. Orang berilmu juga binasa kecuali ikhlas. Orang ikhlas tu dalam persimpangan yang khatirun azimun, bahaya yang amat besar. Kecuali keikhlasan tersebut kamu pelihara, kamu jaga sehinggalah kamu meninggal dunia. Dan keikhlasan tersebut akan hancur seperti mata morgana yang kita lihat di padang pasir berkilau seperti air. Rupanya bukan. Ikhlas akan gugur, akan hilang pahalanya dengan dua sebab. Imam Ghazali kata, pelihara, jaga sampai akhir hayat kamu keikhlasan tersebut. Jangan dua sebab ini merosakkan ikhlas pahala yang telah kita dapat. Pertama, tolong jaga keikhlasan tersebut supaya jangan gugur. Tolong jaga amal ibadah kita, jangan diungkit. Yang kedua, Imam Ghazali kata, jaga jangan disesali amalan kita. An-nadamah, jangan kau menyesal. Ya. Satu, jangan diungkit. Dua, jangan menyesal. Saya selalu bagi contoh. Ya. Contoh. Ya. Dia sedekahkan, dia wakafkan satu tanah, 1 hektar dengan penuh keikhlasan. Harga ketika itu adalah 100,000. Diwakafkan ke Mahat Tahfiz dengan harga wakaf ketika itu harga semasa 100,000. Pertahankan, jangan kau rasa menyesal, jangan diungkit. 15 tahun akan datang, 1 hektar yang diwakaf 100,000 tadi tiba-tiba naik 5 juta. 15 tahun ke atas naik 5 juta. Dia masih hidup lagi. Datang tablisul iblis, tipu daya syaitan iblis. Maka dia berkata, walau dia tak cerita ke orang, dia bercakap dalam hati. Dia kata apa? Hati dia bercakap, kalaulah aku tak wakafkan dulu, tentu aku dapat 5 juta hari ini. Dia menyesal. Kalaulah aku tak wakafkan, dulu harganya 100,000, sekarang 5 juta naik harga. Rugi. Kalaulah aku tak wakaf, aku jual sekarang 5 juta. Aku boleh beli majlis mata belalang, majlis mata unta, mata angsa dan sebagainya. Pak, dia menyesal. Habislah pahalanya. 2, jangan diungkit. Saya jangan diungkit ni selalu saya misalkan setia usaha masjid. Tapi malam ni aku tak nak ada orang tekilan. Padahal itu contoh aja. Sebagai itu contoh masa muka dia. Bagilah contoh yang lain, saya tak nak contoh. Ya. Kita contoh yang lain. Katalah si Fulan, dia jaga 1 anak angkat. Ataupun dia biayai anak B40. Ataupun dia membiayai persekolahan seorang anak yang kematian ayah. Dia biayai daripada sekolah rendah, menengah sampai masuk universiti. Tiba-tiba budak ni berjaya, akhirnya dengan takdir Allah berjaya. Contoh, bila dah berjaya, budak ni dengan kereta besarnya, dengan mewahnya, dengan apanya, hasil daripada bantuan si Fulan ini. Tiba-tiba
Budak tu dah berjaya entah macam mana atas dasar kesibukan dan sebagainya. Budak ni jarang call ayah angkat dia ni. Jarang dijumpa dia sibuk. Ya. Dah hampir-hampir terputus hubungan. Maka ayah angkat dia pun bercakap, nyesal aku biaya. Ya. Habis juga. Ataupun diungkit. Dia berjaya tu. Akulah yang biayakan. Dia mana ada ayah. Anak yatim. Aku ni lah. Sampai dia berjaya, aku ni lah. Diungkit. Masjid ni macam ni. Akulah setiausahanya. Tu. Dewan tu aku turun naik pejabat semua minta bantuan. Akhirnya terbentuk tu. Dewan tu. Ada isu. Yang lepas 2 penggal dia pegang ustaz. Dia tak buat apa-apa. Aku tak tanya pun. Contoh. Jangan ungkit-ungkit. Dah habis juga. Wallahualam. Ada 9 minit lagi. 5 minit lagi kita baca buku kita. Pertahankan. Boleh faham tak tu? Ustaz tanya lagi. Minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung buku kita. Masih tajuk lagi. Berbakti kepada 2 ibu bapa. Firman Allah Subhanahu wa taala yang ada buku muka surat muka surat 313 yang ada buku. Yang tak ada buku duduk dengar je lah. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala wa wasainal insan biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي لوالدي إلي المصير. Bermaksud dan kami wasiatkan, perintahkan kepada manusia itu supaya berbakti baik kepada kedua ibu bapanya, ibunya yang mengandungkannya dengan menderita kelemahan demi kelemahan dan menceraikan daripada menyusu sesudah 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibumu, juga kepada Allah lah tempat dikembalikan. Cuba kamu perhatikan pengarang kata, saudara-saudara sekalian, moga-moga Allah merahmati kamu. Betapa Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan perintah supaya berbuat baik kepada 2 ibu bapa dengan perintah, ya, menegaskannya dengan beribadah kepadanya, dan tetap pula dia telah mengiringkan suruhan atau perintah supaya bersyukur kepada keduanya dan suruhan bersyukur kepada zatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah waktu yang sama, jangan mensyirikkannya, dan kepada 2 ibu bapa hendaklah berbuat baik. Surah An-Nisa ayat 36. Firman Allah lagi, wasainal insan biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wada'na wa bada'athu kurha. Surah Al-Ahqaf ayat 15 bermaksud, dan kami wasiatkan, memerintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan susah payah dan melahirkannya juga dengan susah payah. Sabda Nabi SAW. Tajuk kita tajuk apa Ustaz? Masih lagi dalam tajuk berbakti kepada 2 ibu bapa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Rasul sallallahu alaihi wasallam ayu amal ahabbu ila Allah. Apakah dia, ya, amalan yang lebih dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat tersebut, as-salat li waqtiha, sembahyang pada waktunya. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, summa ay, apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah jawab, yang kedua, bir walidain, hendaklah berbuat baik pada 2 ibu bapa. Qultu, aku kata lagi, summa ay, apa lagi ya Rasulullah? Setelah menjaga solat pada waktunya. Yang kedua, amalan yang Rasulullah suka, berbuat baik pada ibu bapa.
Yang ketiganya al-jihad fisabilillah, hendaklah kamu berjihad di jalan Allah. Sabda Rasulullah lagi, redha Allah fi ridal walidain, redha Allah terletak pada redha dua ibu bapa, kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan ibu bapa. Kita akhiri dengan satu hadis Nabi dan satu kisah. Ya. Bulan lepas kita ada kisah. Ya, kisah tak boleh mengucap sahabat yang bernama Alqamah. Sebab apa? Sebab mendahulukan istrinya daripada ibunya. Ibu terhilang tak boleh mengucap. Malam ni kita nak cerita kisah tentang Uwais Al-Qarni. Doanya makbul sehingga kan Rasulullah perintah kepada Sayyidina Abu Bakar, sahabat lain, kepada Sayyidina Umar, silap. Kalau kamu jumpa Uwais Al-Qarni, kamu minta doa daripadanya. Kita dengar azan dulu, setambah 5 minit. Boleh? InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله
La ilaha illallah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yanfa'u ma'ahunna amal. 3 perkara tidak ada gunanya apa sahaja amal soleh yang kamu lakukan dengan sebab 3 ni. Pertama, amal soleh kita menjadi sia-sia, syirku billah, kau syirik kepada Allah. Yang kedua, amal kita jadi sia-sia, solat kita jadi sia-sia, wirid kita jadi sia-sia. Yang kedua, uquq al-walidain, derhaka pada 2 ibu bapa. 3, amalan kita jadi sia-sia, al-firaru yaum zahfi, iaitu lari daripada medan pertempuran. Yahya Sinwar tidak lari. Walaupun dituduh macam-macam, dia berselindung dekat tawanan yang 120 orang yang baki. Nak selamatkan diri. Hakikatnya tidak. Ketika ia syahid di 2 hari, 2 hari 40 jam, hampir 3 hari, dia perutnya kosong. Ketika dia bertempur terakhir itu, bila dibuat penyelidikkan oleh Israel sendiri, perutnya kosong hampir 3 hari. Dia lawan sehinggalah dia syahid. Bukan dia berselindung di sebalik rakyat Gaza, bukan berselindung di sebalik tawanan, tapi di medan perang, di medan depan dia bertempur. Sehinggalah peluru tersebut kena di kepalanya. Tapi wajahnya, wajah yang sujud kepada Allah. Seperti juga pimpinan dia Ahmad Yassin. Hancur badan, muka tersenyum. Begitu juga Yahya Sinwar, pimpinan Hamas. Yang dicari sungguh-sungguh. Yang Israel kalau boleh, dia nak tangkap, diletak, dibunuh di tempat rakyat Gaza. Supaya dia nak cerita kat dunia bahawa Yahya Sinwar ni memang dia berselindung rakyat Gaza. Tapi Allah Ta'ala merancang, Allah Ta'ala tunjuk yang dia ni matinya adalah mati syahid. Duduk di medan perang, duduk di hadapan. Allah Ta'ala tak izin penipuan oleh Israel ini. Akhirnya dia syahid tanpa makan hampir 3 hari. Dan tunjuknya dipotong. Yang mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, dia takkan tunduk kepada Yahudi. Wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi Rasulullah itu adalah pesuruh Allah, dia tidak akan tunduk walaupun apa dengan Israel. Akhirnya hajat cita-citanya, dia ingin mati syahid, maka syahidlah dia. Ustaz nak cerita syahid ke cerita ni? Itu ada kaitan sedikit, tak apalah. Dia syahid tu, Yahya Sinwar. Mudah-mudahan ada juga kita terlintas. Hebat yang nama Yahya ni. Dekat Yaman gitu juga. Yahya Sari. Orang kata Houthi Syiah. Yang ke sunnah wal jamaah tu, tak ada nak bantu apa pun. Dia perang juga di laut, dia apa. Tu. Hebat nama Yahya tu. Nabi Yahya mati dibunuh, digergaji. Hebat. Yahya tu nama maksudnya apa? Hidup. Nama Yahya. Yahya hidup. Tapi kalau dengan Arab jangan jawab Yahya bin apa? Bin Mamad. Mamad tu mati. Hidup bin mati. Itu. Itu. Baik. Ini 3 perkara jaga. Tolong jaga 3 perkara ini, syirik, uquq walidain. Tuan-tuan yang rahmati Allah, kita tutup dengan sedikit. Dah 3 minit, 2 minit lagi. Orang yang
ya, menyantuni ibu ayah ini, hidupnya insya-Allah, ya, doanya makbul. Seperti kisah satu sahabat Nabi hidup di zaman Nabi. Tuan-tuan boleh baca kisahnya dalam hadis Bukhari Muslim, ya. Uwais Al-Qarni, kita pendekkan cerita oleh kerana ketaatannya kepada ibunya, doanya makbul. Rasulullah pesan, wahai Omar, ya, kalau kau jumpa dengan Uwais Al-Qarni, kau minta doa. Itulah satu-satunya di Yaman ahli sorga. Dia tidak dikenal di bumi tapi kenal di langit. Ya. Dia ada sakit, Allah Ta'ala bagi tanda. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, bagaimana tanda, apa tanda dia kalau saya nak jumpa? Tanda di tapak tangannya, kesan sakit sopak tu ada lagi putih. Ya. Maka setiap musim haji mana datang daripada Yaman, mereka menunggu. Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Ali, mereka tunggu. Akhirnya beberapa tahun, ya, bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Bila dah bertemu, ringkaskan cerita, minta doa. Ketika itu, Sayyidina Umar telah pun menjadi Amirul Mukminin. Ya. Wahai Umar, ya, wahai Amirul Mukminin, aku boleh doa. Ya. Desak dia doalah. Kamu sahabat Rasulullah. Kamu melihat wajah Rasulullah. Aku ni tak dapat tengok. Tak pernah melihat akan wajah Rasulullah. Tapi aku sayang, ya, dengan Rasulullah. Dia pernah pergi ketika itu Rasulullah tak ada. Yang ada adalah Sayyidina Aisyah, isteri Rasulullah SAW. Akhirnya bila diceritakan Uwais Al-Qarni datang, maka Rasulullah, mana ada perniagaan pergi ke Yaman, Rasulullah hadiahkan jubah Rasulullah bagi dekat Uwais Al-Qarni. Kerana Rasulullah juga sayang pada dia. Wahai Umar, kalau kamu jumpa Uwais Al-Qarni, minta doa. Mintalah ampun, kerana doanya makbul. Akhirnya jumpa, minta doa. Ya. Dijawab oleh Uwais Al-Qarni, kamu sahabat Rasulullah, aku tak jumpa. Betul. Tapi minta juga doa sebab Rasulullah dah berpesan, kalau jumpa Uwais Al-Qarni, sekarang aku dah jumpa. Ya, hampir 10 tahun menunggu jumpa. Tolong doakan saya. Sayyidina Umar kata, ada satu syarat. Aku boleh doakan kamu. Senak satu syarat. Kau tunai syarat ini, aku doa. Apa dia syarat tersebut, aku tunai. Syaratnya ialah, wahai Umar, demi Allah, ya, setelah aku doakan kamu, ya, tolong jangan diceritakan kepada sesiapa pun tentang kehadiran dia. Biarlah aku senang hidup seperti biasa orang tak kenal. Yang kenal orang kat langit je. Sebab itu doanya makbul. Ya. Akhirnya Sayyidina Umar pun berjanji tidak akan cerita, maka didoakanlah. Ya. Lepas tu habis. Kenapa saya nak bawa? Kenapa doanya makbul? Kerana dia ni anak yang taat kepada ibunya. Ayah dah meninggal, dia jaga ibunya. Kisah yang menyenyak hati, satu masa, wahai Uwais Al-Qarni, ibu teringin sangat nak tunaikan haji. Oh, itu kisah menyenyak hati. Maka dia berusahalah mencari. Terpukul dia. Macam mana aku nak, dia orang miskin. Ya. Akhirnya dia usahakan, dia pun belilah seekor lembu. Anak lembu yang murah. Pendekkan cerita, dijaga. Ya. Dihidupkan di atas bukit. Setiap pagi dia bagi makan, buat turun, ambil buat turun. Sampailah 8 bulan. Dia bela lembu tu 8 bulan. Sehingga sampailah 100 kilo. Berat lembu tu. Orang kata dia ni orang gila. Orang bela lembu dekat kandang, kau bela lembu kat bukit. Kau pikul, angkat pikul. Bukan pikul. Rupa tujuannya adalah nak menunaikan hajat seorang ibu yang nak menunaikan haji ke Mekah.
Tujuannya supaya dia ada tenaga kekuatan. Ya. Akhirnya pendekkan cerita, dijual, dibawalah ibunya. Dah dia bertenaga, tangan kanannya mendokong ibunya. Tangan kirinya bawa barang-barang, jalan kaki ke Mekah. Dokong ibu. Ini sejarah yang tidak ada kat dunia. Itulah sejarah bahawa ibu pergi menunaikan haji, dokong. Kita tengok mak sakit, nak mandikan mak sakit pun. Alah, busuklah mak ni. Engkau lah mandikan. Dijaga, disantuni, makannya, minumnya, sakit semua dah. Ya. Bawa. Sampai di Mekah. Ketika tawaf. Dia pun berdoa. Habis tawaf, dia berdoa. Allahumma firli. Allahumma firli liwalidi. Allahumma firli ya Allah. Ampunkan. Bukan Allahumma firli. Ya Allah. Allahumma firli walidi. Ya Allah ampunkan ibu aku. Ya Allah ampunkan ibu aku. Rahmati ibu aku. Maka ibunya, wahai Uis, engkau hanya doa kepada ibu. Kenapa engkau tak doa diri kamu? Allahumma firli zunubi wali walidayya. Itu doa yang kita baca. Dia Allahumma firli walidi. Ya Allah ampunkan ibu aku. Ya Allah ampunkan ibu aku. Kenapa kau doa macam itu? Kau minta ibu diampunkan dosa sedangkan kau tak minta. Kenapa kau doa macam itu? Apa jawab Uwais Al-Qarni? Wahai ibu, ya, aku doa dekat ibu supaya Allah Ta'ala ampunkan ibu, supaya Allah Ta'ala redha ke ibu, supaya Allah Ta'ala masukkan ibu dalam surga. Saya memadalah dengan redha ibu dah cukup. Maka menangis dua beranak tadi. Aku memada wahai ibu, cukuplah dengan redha ibu. Aku hidup ni cukup dengan redha ibu. Redal walidain, redha Allah fi redal walidain. Redha Allah itu bergantung pada redha dua ibunya. Jadi ibu redha, selesai selamat. Maka menangis berpeluklah dua hamba Allah ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya tutup kisah ini, marilah sama-sama santunilah kedua ibu bapa kita kalau dia masih hidup. Jangan kau ngada-ngada dia hidup lagi tengah-tengah sakit. Ayah, ni tolong tanda tangan ni, ini ayah kan tak sempat. Nak apa? Ni tanah-tanah ni ayah. Ayah tolong saya ni bagi-bagi. Ada anak macam itu. Ayah hidup lagi tengah sakit, bawa surat suruh tanda tangan. Ni tanah ni. Nanti kalau ayah meninggal payah. Ayah tolong tanda tangan ni bahagian-bahagian ni. Kenapa ayah tak bagikan dulu? Oh, Allah. Ada tak macam tu? Ada. Dengan ibu, hati-hati. Mulia tempat ibu ni. Dekat Quran ada surah An-Nisa, perempuan. Tak ada kat Quran surah Ar-Rijal, lelaki, tak ada. Yang ada An-Nisa, cerita perempuan. At-Tahrim, cerita perempuan. Itu kelebihan. Sebab itu, ya, hargai wanita ni. Kalau bercakap tu dengan isteri, jaga perasaan dia. Jaga hati dia. Hormati dia. Tinggikan derajat dia. Sebab dialah perempuan yang mengandungkan kita. Perempuanlah yang melahirkan kita. Perempuanlah yang menyusukan kita. Dialah. Kalau perempuan tu baik, anak tu jadi baik, insya-Allah. Nabi Allah Ibrahim AS, walau suaminya penyembah tok pekong, tapi ibunya baik, melahirkan seorang yang baik, iaitu Nabi Ibrahim. Walaupun seorang ayah yang baik, Nabi Allah Nuh, tetapi istrinya tidak baik, akhirnya melahirkan anak yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kisah Nabi Allah Nuh. Jadi tuan-tuan, santuni isteri kita, santuni ibu kita. Kalau bersalam tu, saya selalu tegur keluarga saya. Budak sekarang ni bersalam, dia letak ni kat dahi dia. Tolong tegur.
Kita salam orang tua kalau dapat berkat, salam tangan mak tu cium. Tangan yang membasuhkan najis kita. Tangan yang menyusukan, tangan yang masak, tangan yang mandikan kita 2 tahun. Tiba-tiba bersalam budak sekarang letak kat dahi. Perhatikan ramai. Tolong tegur, itu tak betul. Bila bersalam, cium tangan ibu kamu. Cium tangan ayah kamu. Ni budak sekarang. Tak kisahlah anak ustaz ke, anak imam ke, anak Bilal ke sekarang ni. Nah, ustaz ngata orang masjid lagi. Aku bagi contoh aja. Di salam letak sini. Perasan tak? Perasan tak? Itu tak betul. Kamu nak berkat salam. Tegur bukan itu. Itu cara tak betul. Cium tangan ibu kamu tu. Tinggikan derajat dia. Kita pun kadang jadi suami orang tanya, isteri tuan kerja apa? Kita merendahkan martabat seorang perempuan, merendahkan martabat isteri kita. Kita pun jawab. Biasa orang jawab macam mana? Kebetulan isteri itu suri rumah. Contoh, bila ditanya, isteri tuan kerja apa? Sembang-sembang lah, sembang anak, sembang apa. Ya? Isteri tuan kerja apa? Kita jawab apa? Biasa orang jawab. Kebetulan isterinya suri rumah, dia jawab, isteri saya suri rumah je. Je tu penghinaan kepada perempuan. Je tu penghinaan kepada isteri. Tolong ubah. Bila tanya, isteri tuan kerja apa? Suami kita kerja bagus lah. Isteri saya suri rumah sepenuh masa je. Je tu penghinaan. Dijaga anak-anak tu Allah. Berat, perit, payah, susah payah. Habis tak nak jawab apa? Tinggikan martabat dia. Kalau orang tanya, isteri ustaz kerja apa? Kebetulan isteri kita tak kerja suri rumah. Kita jawab macam ni. Tinggikan martabat isteri saya. Kerjanya menguruskan ahli sorga. Isteri saya pengurus ahli sorga. Tu yang jaga anak-anak kecil tu 5-6 orang tu itu adalah ahli sorga. Anak tuan kerja apa? Suri rumah je. Sekali lagi je itu penghinaan kepada perempuan. Jawab apa Ustaz? Isteri saya pengurus ahli sorga. Boleh ubah? InsyaAllah. Lama dah kita hinakan dia. Ada perempuan malam ni? Tu. Alhamdulillah. Baik, cukup sekadar tu. Hargailah wanita. Ya. Kata kuncinya cerita tadi. Kenapa doanya makbul? Kena taat menyantuni ibunya. Amalan jadi sia-sia. Tak guna solat kamu, haji kamu kalau durhaka pada ibu. Mana Ustaz? Tadi hadis sahih yang saya baca tadi. Ya ke Ustaz? Itulah masalah tuan-tuan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya Allah, ya Tuhan, kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya. Malam ni kami berhimpun di taman-taman surga. Himpunkanlah kami di taman surga yang sebenarnya di akhirat nanti. Ya Allah, ya Tuhan, kebesaran Nabi Muhammad dengan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya. Malam ini ya Allah, kami berhimpun di taman-taman surga di majlis ilmu. Apa salah kiranya? Dengan rahmat dan kebesaran-Mu, himpunkanlah kami di taman surga yang sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.